Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, selamat datang ke channel YouTube Ni Aminah Umar. Sekali lagi kita bersiaran dalam siri video menjawab soalan yang dihantar melalui email dan juga di blog www.nuraminahumar.com. Jadi kepada tuan dan puan yang pertama kali masuk dan menonton video ini, nama saya Nur Aminah Umar. Saya merupakan seorang business advisor dan saya menerima jemputan untuk bercakap dan mengendalikan program bersama usahawan, terutamanya syarikat-syarikat SME. Baik, dalam video kali ini saya menjawab satu lagi soalan, dan soalan kali ini sedikit panjang dan dia memerlukan beberapa kupasan, tetapi ia bagus untuk panduan dan juga untuk kita mengetahui bahawa adanya perkara-perkara di luar sana banyak yang berlaku yang memerlukan kita lebih berhati-hati dan mempunyai perancangan yang baik apabila kita menguruskan syarikat perniagaan kita. Baik, saya bacakan soalannya, dan soalan ini saya akan letakkan di ruang description untuk tuan dan puan lihat semula dan memahami konteks perbincangan serta kupasan dalam video ini. Baik, ini soalannya. Salam, saya adalah salah seorang pengarah syarikat Senang Berhad. Masalah yang kami hadapi sekarang ialah kami ingin mengeluarkan nama salah seorang pemegang saham di dalam syarikat ini. Tetapi yang menjadi masalahnya sekarang, individu tersebut tidak dapat dikesan. Bagaimana cara untuk kami keluarkan share tersebut? Yang pertama sekali, dia bukan pengarah, hanya pemegang saham yang tidak mengeluarkan sebarang modal dalam syarikat. Yang kedua, syarikat ini menjalankan perniagaan security yang mana individu tersebut adalah bekas polis di mana satu masa dahulu dia bersetuju untuk mendapatkan lesen security untuk syarikat ini, tetapi kami ditipu. Dan seterusnya, yang ketiga, buat pengetahuan puan, untuk mendapatkan lesen security perlu ada bekas anggota polis yang mana dia perlu memegang saham sekurang-kurangnya 20% ke 30%. Di sini sekali lagi saya memaklumkan bahawa individu ini tidak mengeluarkan walau sesen untuk saham tersebut, hanya di atas paper pembahagian saham itu. Masalahnya sekarang, kami ingin memohon lesen dan meletakkan nama individu lain dalam syarikat. Kami tidak dapat menjejaki individu ini sejak 5 tahun yang lalu, dan pada tahun 2018 kami mendapati beliau terlibat dengan kes rasuah dan sesiapa pun tidak dapat menghubungi beliau. Jadi bagaimana cara untuk saya keluarkan nama dia sebagai pemegang saham dalam syarikat kami? Proses perlu dilakukan segera kerana syarikat ingin menjalankan perniagaan nak dapatkan lesen. Sekian, terima kasih. Baik, yang pertama sekali, sebenarnya jawapan ni, jawapan kepada soalan ni sudah dijawab kepada yang bertanya, dan saya yakin sekarang beliau sudah dapat meneruskan apa yang dirancang itu. Paling tidak sekalipun sudah ada langkah-langkah lain yang diambil. Ini semua bergantung kepada keadaan dan kapasiti untuk kita meneruskannya. Jadi pertama sekali, ini senarionya adalah sebuah syarikat yang menjalankan khidmat security yang mempunyai syarat khusus. Ini normal tuan dan puan, bagi setengah industri mereka mesti ada satu individu ataupun yang satu individu lah dalam syarikat itu, sama ada sebagai pemegang saham ataupun sebagai pengarah, yang memenuhi ciri-ciri dan karakter tertentu untuk sebahagian besar industri khusus yang berbentuk profesional yang mempunyai lesen. Dia samalah macam klinik, pusat pendidikan pun sama, dia ada satu kriteria yang ditetapkan untuk duduk sebagai ahli lembaga pengelola. Dia ada syarat-syarat tertentu. Jadi dalam konteks ini, dalam syarikat ini dengan servis security itu, maka syarat itu mestilah dipatuhi, iaitu mesti ada seorang minimum pemegang saham antara 20 ke 30% yang berlatar belakangkan yang mempunyai latar belakang anggota keselamatan dalam konteks ni polis lah, dalam konteks ni polis. Jadi untuk itu tuan dan puan, pertama sekali apabila situasi begini berlaku, perlulah rujuk kepada setiausaha syarikat, kerana prosedur untuk mengeluarkan nama pemegang saham begini adalah melibatkan dokumentasi yang perlu disediakan dan dipantau, oleh setiausaha syarikat. Secara umumnya perlu rujuk pada setiausaha syarikat. Secara umumnya, saya sendiri pernah melakukan perkara ini. Apabila saya tidak dapat mencari individu tertentu, saya sebenarnya membuat laporan polis untuk buat tracking. Saya membuat laporan polis dan mengemukakan beberapa dokumen yang menyatakan bahawa saya sudah mencari individu berkenaan, isunya begini-begini, dan saya
membuat laporan polis ini untuk laporan ini dibuat untuk membolehkan saya mengambil tindakan lanjut. Jadi tindakan lanjut itu termasuklah apabila kita dah laporkan kepada polis itu, kita ada satu laporan. Sebab dalam kes ini dinyatakan bahawa individu itu menipu. Jadi mesti kita ada satu dokumentasi sama ada persetujuan ataupun apa yang kita ada tu, dan kita buat satu laporan polis. Daripada laporan polis itu, dokumen itu kita boleh unjurkan kepada pihak tertentu. Biasanya yang pernah saya lakukan adalah berjumpa dengan peguam untuk membuat satu tata cara pengumuman, nak mengumumkan bahawa pencarian individu berkenaan sekiranya dalam tempoh tertentu beliau tidak memberi respon, maka kita boleh mengambil tindakan tertentu. Jadi begitu. Pernah juga semasa saya membuat laporan polis itu, saya mendapat bantuan di mana dalam keadaan yang dia ada kes-kes yang membolehkan kita mencari dan mendapatkan to locate this particular person, macam mana kita nak dapatkan lokasi individu ini. Jadi untuk tujuan itu tuan dan puan kena rujuk secara direct kerana dia bergantung kepada kes. Sekiranya dia commercial case, kes jenayah, kalau betul yang tuan ini tanya, kata sebab dalam ni sebut kami telah ditipu. Sekiranya dia betul ada commercial case, jenayah komersial ni, maka kita boleh buat begitu, dan biasanya pihak polis memang merekodkan perkara ini. Kerana saya sendiri pernah 2 kali buat report polis itu, dan polis menghubungi saya semula, sarjan menghubungi saya semula dan memberi bantuan untuk saya apa yang saya perlu lakukan untuk keadaan-keadaan ini. Jadi itu antara salah satu caranya, dan mestilah ada kaitan dengan setiausaha syarikat. Kita buat laporan polis itu untuk mewujudkan satu kes di mana dokumen itu kita boleh gunakan sekiranya betul-betul kita perlu, kita boleh rujuk kepada peguam juga. Maka urusan-urusan lain itu boleh kita semak dengan setiausaha syarikat. Ini menunjukkan kita dah berusaha, kita ada satu rekod menunjukkan kita dah berusaha mencari individu ini dan tak jumpa. Jadi bila kita nak claim tindakan-tindakan kita ni, mesti semua ada dokumentasinya. Jadi kebiasaannya apabila seorang pemegang saham itu memegang saham antara 20 hingga 30%, pegangan saham itu sudah dikira signifikan. Pegangan saham itu sudah dikira signifikan. Jadi sekiranya kita tidak dapat membuktikan yang kita tidak dapat menjumpai orang ini, maka sukar untuk kita menggunakan kuasa authority majority sebagai pemegang saham majority. Kerana apabila dah pegang saham, dia dah jadi owner. Bila owner, kita tak boleh buang sesuka hati. Jadi untuk mengeluarkan nama tu ada proses-proses itu. Jadi perkongsian ini saya sebut adalah berdasarkan pengalaman sendiri, tetapi dalam konteks semasa, sekiranya tuan dan puan mengalami situasi yang sama, boleh rujuk kepada company secretary dahulu sekiranya perlu. Memang terlibat dalam kes penipuan, maksudnya ada penipuan, buka dulu satu laporan untuk dijadikan kes di balai polis. Dan dengan laporan itu bersama dokumen-dokumen lain itu, kita boleh rujuk kepada peguam sama ada kita perlu keluarkan satu notis pencarian. Macam biasa kalau kes bercerai kan, mahkamah akan keluarkan notis, dia buat panggilan kepada sipulan-sipulan untuk datang ke mahkamah. Jadi itu adalah proses yang sama juga. Jadi sama ada kita nak teruskan atau tidak, itu bergantung kepada keadaan dan kira-kira oleh syarikat macam mana kita nak teruskan. Ada sesetengah syarikat tuan dan puan mengambil pendekatan untuk ini pendekatan lain pula lah, kerana ada sesetengah itu membuat pendekatan apabila tidak dapat menemui individu berkenaan dan tak boleh nak keluarkan saham dia buat satu proses winding up dengan company secretary. Tapi yang itu akan memakan kos yang besar, kerana kita masih nak menjalankan bisnes tu, kita nak guna syarikat tu, cuma nak keluarkan dia. Jadi boleh gunakan contoh proses yang saya buat tadi dan lihat keadaan bagaimana tuan dan puan tuan boleh selesaikan keadaan ini. Okey, kemudian satu lagi, walaupun individu berkenaan tidak meletakkan sesen pun, maksudnya dia tak keluarkan duit, tetapi apabila kita dah setuju untuk letakkan nama dia dalam tu, bermakna dia sudah menjadi sebahagian daripada owner dalam syarikat. Kecuali lah kalau kita ada satu surat atau ada satu dokumen yang kita sebut sebagai shareholder agreement, yang kita boleh rujuk menyatakan bahawa sekiranya beliau bertindak begini, maka secara automatik dia terkeluar. Sekiranya tidak ada agreement itu, tetapi kita boleh buktikan yang beliau merupakan orang yang tidak amanah, iaitu sehinggakan ada kes rasuah,
Sehingga kalau kita boleh buktikan, kena buktikan ada kes rasuah, maka tindakan-tindakan lanjut mungkin boleh diambil dengan kuasa otoriti pemegang saham terbesar dalam syarikat. Yang ini perlu semak dengan company secretary. Sekiranya tuan dan puan melantik seorang company secretary dengan legal background, maka dia lebih mudah. Company secretary ni ada dua jenis tuan dan puan. Satu sama ada dengan accounting background, satu lagi dengan legal background. Kalau tuan dan puan dapat yang ada legal background, alhamdulillah, beliau insya-Allah boleh membantu untuk menyusunkan langkah-langkah yang tuan perlu buat. Tetapi kalau dia accounting background, kita perlu dapatkan satu lagi khidmat nasihat daripada peguam lain untuk meneruskan proses ini. Macam mana yang terbaik kepada syarikat untuk meneruskan proses ini. Okey, kemudian bagi menjalankan proses ini, dia akan mengambil masa tuan dan puan. Kita tak boleh nak kata kita perlu segera sebab nak dapatkan lesen. Betul lah, tetapi itulah situasinya kalau nak keluarkan nama dan kebetulan dia bukan pengarah. Kalau bukan pengarah, lebih antara perkara lain yang boleh buat adalah untuk ambil satu orang lain untuk dimasukkan dalam syarikat sebagai pemegang saham. Tetapi dia jadi berisiko kerana kita terpaksa melepaskan lagi 20-30% kepada individu yang baru, yang mana sepatutnya dia take over saja saham yang kita keluarkan itu tadi. Jadi akan ada risiko pula di situ. Jadi perkara-perkara itu kita perlu pertimbangkan. Kita tak boleh terus masukkan nama baru sebagai pemegang saham untuk tujuan mendapatkan lesen, sedangkan nama individu yang tadi belum dikeluarkan. Dia akan ada risiko lain. Jadi dalam keadaan ini, tuan dan puan, sekiranya ada isu yang sama dalam konteks ataupun keadaan syarikat lain, maka boleh gunakan proses yang sama. Apa-apa perkara yang kita perlu lakukan ini, konteksnya adalah mesti ada satu dokumentasi, mesti menunjukkan bahawa kita dah buat. Contoh, kita tak tahu dia hidup atau mati, kita cari tak jumpa. Jadi kita kena buktikan yang kita dah cari dan tak jumpa. Antara salah satu cara kita cari dan tak jumpa itu tadi, itulah dengan kita buat laporan polis untuk tujuan tindakan lanjut yang perlu bersama peguam. Biasanya polis akan tanya apa tujuan laporan ni. Kita kata kita perlukan tu kerana peguam sendiri apabila dia nak take action, dia memerlukan satu perkara ataupun nak jadikan benda tu sebagai satu kes, mesti ada satu dokumen yang solid. Jadi apabila kita dah buat dokumentasi itu, maka pihak-pihak yang berkenaan seperti company secretary dan peguam tadi boleh membantu mempercepatkan ataupun menggerakkan proses ini. Dan mesti diingat, apabila kita lakukan perkara ini, dia akan melibatkan kos. Apabila melibatkan kos, ini yang kita perlu masukkan dalam kos menjalankan perniagaan untuk syarikat itu. Sebab biasanya bila kita buka kes atau buat carian ni, paling-paling tidak tuan dan puan perlukan beberapa ribu. Jadi pernah saya sendiri membuka satu file saja dengan peguam. Yang ini kes penipuan juga. Buka kes tu kecil sebab penipuan tu bernilai 5,000, jadi dia minta 10% iaitu RM500. Tetapi apabila untuk proceed tu tuan dan puan, kosnya lebih besar daripada kos kerugian. Maksudnya kos nak jadikan dia kes tu lebih besar daripada RM5,000 yang menyebabkan saya terpaksa tidak meneruskannya. Ini kes penipuan kerana dia melibatkan penjualan satu aset ataupun satu property yang bernilai RM50,000 dan kita dah bayar down payment sebanyak RM5,000, dan kemudian ada perkara yang berlaku in between yang mana kita tak dapat teruskan transaksi itu. Jadi nak buka file dengan lawyer ni juga ada kosnya, dan apabila dia dah sah jadi kes, kalau kita nak teruskan dia ada kosnya lagi. Jadi untuk itu tuan dan puan, untuk situasi begini kita perlu mengambil langkah berhati-hati, terutamanya apabila tuan-tuan puan buat masuk pemegang saham untuk memenuhi syarat dan compliance bisnes syarikat itu, mesti ada dokumen. Buat search mesti ada dokumen dan buat background search tentang individu ini. Jadi untuk hal-hal itu, macam mana nak buat background search, macam mana nak pastikan dia ni tidak ada terlibat dengan kes-kes jenayah, dia ada search sebenarnya yang boleh dibuat. Kalau bukan kita, maksudnya ada third party yang perlu buatkan untuk kita. Tapi di bahagian kita perlu keluarkan satu dokumen di mana declaration, disclaimer yang menyatakan dia mengaku mengesahkan bahawa dia ini contoh tidak bankrupt, tidak ada kes jenayah. Kena ada satu dokumen tu yang dia sign. Jadi sekiranya sebaliknya berlaku, terus automatik kita boleh kata dia breach of agreement tu tadi, maka dia menipu. Terus dah ada satu bukti.
Jadi dalam berniaga ni tuan dan puan, satu perkara penting, semua mesti didokumentasikan. Sekurang-kurangnya ada email, kalau ada rekod. Zaman sekarang kita boleh rekod, katalah kita rekod video macam ni pun boleh dijadikan satu bukti juga, sama ada kuat atau tidak kuat sahaja bukti itu. Alright. Jadi untuk itu tuan dan puan, dengan perkongsian dalam video ini, kita ambillah manfaat-manfaatnya, kita ambil pengajarannya, kerana kita semua mahu tidak mahu apabila menjalankan perniagaan akan menghadapi banyak risiko, dan risiko-risiko ini kita perlu urus dengan baik. Jadi dengan itu tuan dan puan, hingga ke saat yang lain, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel Nur Aminah Omar. Jumpa lagi.